Terima kasih, Yang Hormat. Saya jemput Yang Berhormat dari Perkhidmatan Power. Yang Hormat ada 1 jam lah. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya juga bersama dengan rakan-rakan Pakatan Rakyat ingin memulakan dengan menyatakan junjung kasih atas titah Diraja Sedia Budi Baginda di-Pertuan Agong. Ucap setinggi-tinggi tahniah ke atas keberangkatan tuanku ke Parlimen, dan ini bagi kali kedua, dan seperti mana sempat saya sampaikan semalam terus kepada tuanku yang di-Pertuan Agong, kami bangga kerana ini tuanku telah mencatat sejarah dalam negara kita dengan menjadi Yang di-Pertuan Agong kali yang kedua. Kami juga dari Pakatan Rakyat ingin merakamkan setinggi junjung kasih pada tuanku Sultan Terengganu yang telah bersemayam selama 5 tahun dan menjadi tunggak kebanggaan negara Malaysia. Kita juga meneliti titah diraja yang telah dipersembahkan oleh Perdana Menteri berucap bagi pihak kerajaan Malaysia seperti biasanya mengikut tradisi di Parlimen. Maka oleh demikian, selain daripada menjunjung kasih, ada beberapa teguran yang harus dilakukan kepada kerajaan bersabit dengan apa yang disampaikan. Tapi izinkan saya peringkat awal ini untuk merujuk kepada beberapa teguran yang telah kita lakukan sebelumnya yang nampaknya tidak mendapat apa-apa tindakan. Kita ambil nasib petani, penanam padi miskin, terutama di kalangan Melayu dan Bumiputera. Kerana inilah saja modal kempen besar UMNO dan Barisan Nasional, dan kita dengar ucapan-ucapan tadi terutama dari Yang Berhormat Jempol, seolah-olah mereka ini menjadi pejuang pembela nasib Melayu miskin. Saya tidak bertikai kalau mereka menjadi nasib Melayu kaya dan tauke-tauke dan kroni dan keluarga. Tetapi untuk Melayu miskin, saya akan berikan bukti dan hujah. Pertama, bernas. Perjanjian konsesi dipertimbangkan untuk diberi 10 tahun lagi. Bernas beli dari Tradewin, ya, yang dikuasai oleh Tan Sri Said Mokhtar. Tapi mesti ingat, dan saya mesti ingat bahawa bila penswastaan diberikan, Kementerian Kewangan pada ketika itu meletakkan syarat jangan dibolot oleh sektor swasta, tauke-tauke yang kaya raya dari hasil titik peluh derita petani miskin. Maka kita letakkan syarat pertama, harus ada saham yang dipegang oleh MADA 10%, KADA 5%, Nafas Pertubuhan Peladang, Nikmat Pertubuhan Nelayan yang memegang. Apa yang berlaku ialah kepentingan nelayan, petani dibeli oleh korporat-korporat besar, termasuk bekas Menteri Kewangan, dengan untung 30 juta ringgit. Ini sepatutnya dipegang dan dimiliki oleh petani dan pesawah. Dan ini sebagai contoh bagaimana putaran penyalahgunaan kuasa, tekanan yang diberikan kepada mereka. Jadi yang saya tekankan di sini ialah sejak teguran kita tentang nasib petani, terutamanya pesawah padi, dilakukan bertahun-tahun, sehingga kini tidak ada apa-apa sebarang tindakan. Saya bagi contoh. Permit import beras 1 tahun 1 juta metrik tan. 1 tan perkiraan biasa untungnya RM800 dari titik peluh pengorbanan pesawah miskin. Untung dinikmati oleh peniaga dan korporat besar, tak setimpal dengan modal yang mereka usahakan. Sebab kalau perkiraannya itu maknanya keuntungan besar sekali yang dicatat oleh Tradewin dari syarikat bernas ini.
800 untung maknanya RM800 1 metrik tan. Import 1 juta metrik tan. Untuk Sabah dan Sarawak. Kerana sekarang ni mana minat banyak Sabah Sarawak. Belum pernah dalam sejarah kita minat begitu rupa. Ada persaingan hebat untuk menawan. Saya nak berikan fakta. Berapa import beras ke Sabah Sarawak? 300,000 metrik tan setahun. 1 metrik tan untungnya RM800. Apa faedahnya bagi rakyat Sabah dan Sarawak, termasuk sawah padi dan penanam padi di Sabah Sarawak? Tidak ada. Melainkan keuntungan berlipat ganda oleh beberapa tauke besar, dalam konteks ini Melayu, daripada usaha dan derita pesawah padi Melayu dan bumi putera miskin. Apa ada tindakan? Belum ada apa-apa tindakan untuk memperbaiki kedudukan sekarang. Apa yang dicatat, yang menariknya, ialah catatan keuntungan syarikat itu jauh berbeza daripada angka yang saya sebut. Maknanya ada usaha untuk mengurangkan catatan keuntungan, dan mungkin catatan itu tak di luar negara kerana importnya itu kebanyakan dari Thailand. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi saya ingin minta penjelasan sedikit tentang hujah Yang Berhormat tentang bagaimana kerajaan ataupun Bernas tidak membuat usaha untuk menaikkan production ataupun penanaman padi di negeri Sabah. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat, apabila kerajaan pada tahun 2008 kita mendapat krisis beras, ahli-ahli pembangkang di dalam dewan ini semua menuduh kerajaan tidak bertanggungjawab kerana menyebabkan krisis beras yang begitu tinggi dengan harga 3 kali lebih ganda pada waktu itu. Maka Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi pada waktu itu Perdana Menteri membuat satu perancangan, iaitu membina beberapa jelapang padi termasuk di Kota Belud, di kawasan saya. Dan di antara sebabnya kenapa jelapang padi di Sabah itu tidak menjadi sekarang ini kerana kita tidak mempunyai sumber air yang banyak. Dan saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat bahawa kerajaan telah membuat keputusan untuk pada awalnya untuk membuat empangan. Kerana tanpa empangan mana boleh kita boleh bangunkan 10,000 hektar. Tetapi Yang Berhormat, kawan Yang Berhormat daripada Ipoh Timur dan rakan-rakan mereka dalam DAP pergi ke kawasan saya dan menghasut orang kampung supaya menolak empangan ini. Tetapi pada masa yang sama Yang Berhormat menerima empangan untuk dibuat di Pulau Pinang 1.2 bilion mengkuang dam. Jadi usaha kerajaan ada Yang Berhormat, tetapi kita kena bersama-sama untuk merealisasikan tujuan ini. Kalau hanya menuduh tetapi Yang Berhormat dan rakan-rakan yang lain tidak bekerjasama, saya rasa itu tidak begitu adil. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya yang ditekankan oleh Yang Berhormat itu projek Jabatan Pertanian. Saya tekankan syarikat trade winner Bernas. Janganlah nak alih pandangan nak pertahankan toke-toke kaya ni. Yang saya sebut untung dari syarikat ni RM800 1 metrik tan. Yang saya minta diambil kira oleh kerajaan, apa faedahnya bagi petani dan pesawah padi yang miskin. Soal nak buat empangan apa semua, saya setuju dengan Yang Berhormat. Saya tidak pertikaian nak buat empangan. Kita bangkit empangan mengkuang ini sebelum saya lagi. Terima kasih kerana bagi penghargaan kepada Ahli Parlimen Batang Pau. Tapi empangan mengkuang itu sebelumnya lagi. Bukan jadi masalah itu. Saya setuju kalau ada jelapang padi nak buat, tingkatkan program. Yang saya sebutkan, dia tanam. Daripada dia tanam, dia jual. Lepas dia jual, untung syarikat RM800 1 metrik tan. Yang orang hidup itu hidup apa? Pesawah padi itu dalam kategori paling miskin dalam negara. Syarikat untungnya ratusan juta satu tahun. Ini isu yang Berhormat kena faham. Jangan ada pertahan yang toke-toke kaya ni pasal apa. Kita harus mewakili kepentingan ramai. Baik, saya nak sebut juga Yang Berhormat susahlah nak faham sebab Yang Berhormat terlibat daripada
dengan Yayasan Gerak Bakti, dengan 100 ekar tanah orang miskin kampung belah hukum. Mana nak faham? Yayasan Gerak Bakti itu ditubuh, saya tubuhkan untuk tolong orang miskin. Sekarang ini syarikat-syarikat kaya, tokoh-tokoh UMNO rebut, rampas, biar orang miskin menderita. Boleh Yang Berhormat? Yang saya marah. Saya nak sambung tajuk Boleh lain. Yang Berhormat? Saya ada Sikit. batas. Boleh Yang Berhormat? Boleh, tapi sekejap sebab saya dibagi Itu Yang Berhormat tadi Boleh. itu kalau daripada mahfuz Yang Berhormat pokok senang saya terimalah. Yang Berhormat, saya nak bagi tahu kenapa kita buat empangan ini. Tadi Yang Berhormat mengatakan tentang Bernas. Saya faham. Sentimen di negeri Sabah juga begitu dan juga di Sarawak saya kira. Dan bahawa akhirnya nanti kita tidak mahu syarikat-syarikat ini mengimport siapa saja pun. Sebab itu Yang Berhormat, kerajaan membuat empangan ini antara lainnya untuk menyelesaikan kerisauan Yang Berhormat. Pertamanya supaya tidak bergantung kepada import. Ya, yang keduanya ialah untuk menaikkan taraf hidup dan pendapatan rakyat miskin yang berhormat cakap tadi. Jadi saya kira Parti Pembangkang bantu saya di Kota Belud. Kalau katalah Kota Belud dikatakan miskin dan sebagainya di negeri Sabah, di Sarawak, bantu kami. Ini tidak rakan-rakan Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat fahamlah, tapi rakan-rakan yang lain menghasut dan sebagainya. Dan empangan yang saya sebutkan tadi di Mengkuang tu Yang Berhormat bukan yang dulu, yang sekarang ini 1.2 bilion dam, Mengkuang Dam itu. Jadi saya faham kita on the same level, cuma approach-nya saja Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak pertikai projek dan saya dari segitu saya ada minat untuk bekerjasama. Cuma jangan cara umum. Kalau ambil tanah nak buat empangan, kalau libatkan tanah rakyat miskin, umpamanya itu yang dibangkitkan di sana. Kalau ada, saya ingat Yang Berhormat sebagai ahli Parlimen Kota Belud, teliti dan pastikan pampasan tanah ganti yang elok. Saya juga ada pengalaman macam empangan sik umpamanya. Bila orang rakyat kampung miskin bantah, dia nak tanah ganti. Dia nak ganti rugi dan pampasan yang munasabah. Ya. Ya, bris di sik. Ya. Tapi yang Berhormat tidak sentuh. Ya tak apa. Kita nak keluarkan jumlah beras yang lebih padi lebih banyak. Saya setuju. Baik. Tetapi yang sekarang ni mengapa kita setuju dengan bentuk penindasan, eksploitasi harlom parlom? Ya, penindasan atas manusia oleh manusia. Apakah kita ni sampai dengan segala kuasa dan kehebatan nak tegur atau kaya sikit pun tak boleh? Boleh saya? Ya, tegur. Dan Minta pastikan ada perubahan, pendapatan petani itu meningkat. Terima kasih. Ya, fungsi PAC. Terima kasih. Saya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi mengenai Bernas, yang kita tahu dalam negara kita, petani-petani kita hanya mengeluarkan lebih kurang 60% daripada keperluan negara. Itu yang statistik itu saya tak berapa ingat. Yang diimport oleh Bernas yang tak cukup daripada luar negara. Dan keuntungannya RM800 satu kilo tu. Satu tan bermaknanya 1000 kilo. Makna 1 kilo dia untung hanya 80 sen untuk dijual. Dia beli daripada Thailand, dia kata Burma, dia jual di Malaysia dan dia untung 80 sen 1 kilo yang diimport. Tapi yang dikeluarkan oleh petani-petani tak terlibat dengan keuntungan Bernas. Petani-petani kosnya sekian dan dibagi subsidi lagi, dan harga-harga beras yang hari ini yang dibeli oleh rakyat Malaysia yang ditanam di Malaysia, keuntungan kepada petani itu tinggi juga dengan subsidi, dengan harga macam-macam. Jadi tak ada kaitan antara keuntungan Bernas yang import dengan keuntungan petani. Tak ada kaitan. Minta penjelasan Muhammad. Terima kasih. Yang Berhormat Padang Besar, petani sawah padi pun ada. Ambillah tahu sikit latar belakang dia. Mengapa kita libatkan mada, kada, nafas, nikmat kalau tidak ada kena-mengena dengan pesawah padi? Ada. Itu pertama. Keduanya, beli Bernas itu bukan hanya total import, dia juga kendali usaha tempatan. Jadi sebab itu saya kata harus imbangi keuntungan besar itu supaya manfaatnya sampai. Janganlah kita ada ahli parlimen ni nampak
lebih banyak nak pertahankan syarikat-syarikat besar daripada kepentingan pesawat.